kalau main hati kata tu Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Tuhan yang bernama Rahman tertinggi di atas arah. Tu arti. Lepas tu kalau arti lagu tu boleh duk lagi. Hak bingung ni pahal lagu tu sungguh duk atas sungguh. Ni bahaya. Kalau kata ni kena terjemah ni, semua kita tahu juga boleh hidup orang ni. Tapi kalau mah dia kata, ayat ni ya Tuhan duk le atas ada arah. Kena ingat, hadis sebut fis sama, pada langit. Langit 7 lapis. So 2 3 4 5 ni 7 lapis dah. Arah ni makhluk paling tinggi sebagai pedan bagi dunia. Kalau turut betul-betul ayat tak ada atas arah, atas langit lagi. Paling ada sebut pada langit, dok langit pula. Tengok tu pokatkan dah langit. Fis sama, pada langit. Kalau nak terjemah betul-betul lagi, dalam langit. Dok dalam tu 7. So apa 7 dah? Ada pula ni fis sama, di langit. Lepas tu ayat kata atas lagi tu. Tu kan gandah dah 2 ayat tu. Sebab tu tak boleh nak pergi faham tempah lagi tu. Tu 2 ayat, ada ayat lagi. Nabi Ibrahim seketika nak pergi munajat dengan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim kata mana? Dalam Quran ada sebut. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim kata mana? Inni, sesungguhnya aku ni. Zahibun, aku nak pergi. Ila rabbi, gitu kepada Tuhanku, sayahdin. Aku akan dapat petunjuk. Nabi Ibrahim kata, aku nak hijrah, nak pergi menajak di Tuhanku, aku akan dapat petunjuk. Ternyata lepas pada tu Nabi Ibrahim gimana? Pergi di Palestin, pergi menajak dengan Allah Ta'ala di Palestin. Ayat, tu Tuhan duk Palestin gitu. Dia digadah begitu. Seketika Nabi Musa pergi munajat Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Ayat Tuhan di bukit pula. Tu selera tabak habis penjaga umat Islam. Tu banyak ayat tu rupa tu gadah habis. Mari ayat mana pula, wa ma'akum, Tuhan ni bersama kamu di mana kamu berada. Duk rumah boyah, duk rumah cikgu. Kalau penjaga betul lah, duk rumah duk suruh-suruh. Manusia buta kan. Tu dengan banyak-banyak ayat tadi itulah menunjuk kata Tuhan kita tak berkait dengan tempat. Berarti nak naik tak udara, pada langit, masuk le tanah, duk tak pantai. Dan kalau Tuhan nak buka hijab, akan nampak dan akan boleh munajat dengan Allah Ta'ala. Bukan Tuhan duk situ, kita nak tak langit, duk tak udara, duk tak pantai, nak turun le tanah. Nampak tak? Dia Tuhan buka hijab dia nampak, dia boleh nampak. Supaya kita dah terotak tu lah. Orang duduk lah tu lah. Tak ada. Tapi dia Tuhan nak tengok, berapa betul lah. Tak ada situ pun, bukan gitu. Kalau dia buka hijab tu, kita reti. Kata ni dia. Ni tak faham betul-betul. Tu selera habis tu. Boleh faham. Faham lagi dah. Lagi pula, kalau nak main hati kata Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Tuhan yang bernama Rahman tertinggi di atas arash. Kalau hati kata nak ambil ayat ni berdalil Tuhan duduk di atas. Cikgu nak contoh, ada satu ayat lagi Tuhan ayat kata innallaha ma'ana. Tengok bagaimana tak jawab dengan hak ni lebih senang dah. Tuhan ada mana? Tuhan ada sama kami. Kalau lebih senang, walaupun ayat mutasyabihat juga, tapi kita jawab ni keliru lah. Ayat tak keliru. Tapi kalau kita tak guna ayat ni, duk baca nak ayat tu kata ni Tuhan ni. Gila kau tambah. Kalau faham betul-betul ayat ni Ar-Rahman nama zat ke nama sifat. Hak ni Allah. Tengok kuat mana ni sebuah 2 ayat. Apa kata? Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Hak ni innallah Allah. Ni sebuah lafaz tu pun tak. Orang panggil lebih kuat dah hak ni. Hak ni nama zat, hak ni nama sifat. Kalau lebih-lebih lagi depan Allah tu ada gapo? Ada inna, takbir, taking lah, taking man. Ar-Rahman ada inna, ada. Bagaimana tak amal hak ni? Sesuatu amal hak ni lah tu ada mana? Innallaha ma'ana. Dia kuat wala. Indah. Mana? Allah panggil, At-Ta'ala. Nak kita terus tarik. Tak ada Allah ni. Apa tak? Sebab tu seketika dalam Quran sebut juga. Ada ayat Quran sebut lagi. Kata mana? Wa idza sa'alaka ibadi anni, hei Muhammad, kalau hambaku tanya engkau, sa'alaka tanya engkau, ibadi hambaku ditanya engkau, anni tetadiriku ni, menjawab Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Itu jelas dah. Quran sebut jelas.
Kalau ada hamba-Ku tanya tetaku, kau contoh ke, oh Muhammad ơi, fa inni qarib, kaitingan ka yuklai. Tapi doa kita akhir bahasa ni, oh tong, jangan ikut lenti. Padahal banyak-banyak ayat sana, sebab tu tak boleh nak pergi zuhir mentah-mentah dia akan bergadah. Kita nampak gambar dah. Sebab tu ulama khalaf dan salaf betul kedua-dua. Kalau jadinya khalaf tua khalaf. Tapi kerak khalaf dilakuh baik salah. Hak ni dakwah salaf ni banyak akhir zaman ni. Habis itu. Kenapa hebat tu dah. Ustaz, mana ayatnya? Ustaz buka surat Taha ayat 5. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah, 'alal arsy, di atas aras duduk dia. Ini Allah yang bilang. Ustaz percaya nggak dengan ayat? Ya percaya. Ya kita wajib percaya Ustaz, betul. Saya percaya kali dengan ayat. Cuman yang saya nggak percaya otakmu itu. Nah, begini Ustaz, ya kalau Allah udah bilang dirinya duduk di sana, ya sudah, kita wajib mengiktikadkan seperti itu. Kenapa begitu? Karena ini ayat Ustaz. Siapa yang menolak ayat kafir. Kalau begitu kita wajib menerima ayat. Benar. Bagaimana kalau ku jawab Tuhan di Palestina? Loh, apa ada ayatnya? Kau baca surat Safat 99. Allah mengatakan di situ dalam ayat itu, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Allah menceritakan perkataan Ibrahim yang dibenarkan Allah. Aku berangkat menjumpai Tuhanku. Berdasarkan ayat itu kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina. Berarti ayat ini menunjukkan Tuhan di Palestina. Berarti, nah ini juga ayat. Kalau ditanya orang Allah di mana? Di Aras dan di Palestina. Aduh, nggak boleh pakai aduh-aduh mas. Begini Ustaz, begini gimana? Pernah seorang wanita ditanya Nabi, terus kata Nabi, aina Allah, di mana Allah? Terus wanita itu menjawab, fis sama, di langit. Terus Nabi berkata, aku siapa? Engkau Rasulullah. Terus kata Nabi, merdekakan dia karena dia sudah menjadi mukmin. Berarti Nabi mengesahkan i'tikad Allah di langit. Begitukah? Iya. Ya sudah, berarti berdasarkan hadis ini tadi Allah di mana? Di langit. Sekarang saya nanya, Allah di aras apa di langit? Nah, di aras apa di langit? Ya sama saja. Oh beda. Langit di bawah aras, aras di atas langit. Aras ada 1, langit ada 7. Pokoknya nggak boleh pakai pokok. Saya udah jerah, diajak teman ke tandem. Ustaz, ayo ke kampungku, yuk ke tandem. Mau ngapain? Nah, makan durian. Apa ada? Pokoknya adalah udah hidup mobil, pergi ke sana, makan durian dalam hati. Sampai ke sana, saya tanya, duriannya mana? Pokoknya gratis kawan, tadi diantar, hanya modal pokok durian. Ini bicara kebenaran, bukan bicara main pokok-pokok. Tadi kau bilang Allah di aras, sekarang Allah di langit. Kalau begitu saya juga punya dalil. Kata Nabi, kalau kamu sholat jangan meludah ke depan, karena antara engkau dengan Ka'bah ada Allah. Berarti Allah di bumi. Al-Quran surah Al-An'am ayat 3 mengatakan, wa huwa Allah fis samawati wal ard. Dianya Allah di langit dan di bumi. Begini. Bukti bahwa sesungguhnya Allah di atas. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kemana? Ya ke langit. Terus kalau ke langit, ini menunjukkan Tuhan itu di atas. Ini makanya kami mengatakan Allah itu di atas. Oh, begini loh. Nah, kami punya bukti juga bahwa Allah di Bukit Tursina. Karena dalam Quran, Nabi Musa ketika menjumpai Tuhan di Bukit Tursina, dan ini diabadikan juga dalam Quran. Begini loh Ustaz, yang mengatakan Allah itu di langit, itu ulama-ulama Mekah loh. Hubungannya sama cerita kita ini apa? Loh, cobalah Ustaz mikir sedikit. Oh ya, maksud Anda ulama Mekah mengatakan Allah di langit. Oh ya. Terus maksudnya apa ini? Kalaulah mereka salah, kalaulah Wahabi salah, cobalah Ustaz pikir, kenapa Allah biarkan mereka menguasai Masjidil Haram? Ini menunjukkan mereka benar. Maka tauhidnya pun yang mengatakan Allah duduk di aras pun betul. Karena tak mungkin orang yang salah menguasai Masjidil Haram. Coba kau pun mikir juga ya. Aku aja. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa? Karena ini juga negeri Isra Mi'raj. Berarti Yahudi benar.
Saudara-saudaraku, begitulah kalau memahami ayat nggak benar, akan terjadi penempatan Tuhan lebih 30. Makanya Al-Quran tidak mengizinkan kita mencomot ayat-ayat itu sebagai dalil untuk menempatkan Tuhan di sana sini. Al-Quran tutup dalam surat Baqarah ayat 186. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ku terima doanya kalau dia doa. Yang penting konsisten, konsekuen. Maka tidak ada lagi Allah di Gua Sur, tidak ada lagi di Bukit Tursina, tidak ada lagi di Palestina, tidak lagi di sana sini. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah sudah ada sebelum adanya tempat, dan keberadaan Allah sama seperti dahulu. Kan Allah wala makan. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini saya mengatakan Wahabi tidak mengikuti literatur ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan atau memberikan penjelasan dengan Ustaz Abi Maulana Syarifuddin, sebelum saya memberikan penjelasan pendirian mereka berdua, saya ingin menyampaikan amanah saya kepada semua umat Islam di seluruh dunia bahawa akidah yang betul yang mengandungi dalam Al-Quran, akidah Rasulullah, akidah khulafa, akidah sahabah, akidah tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan akidah ulama warasatul anbiya ialah akidah yang betul, akidah tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Itulah akidah yang original yang mengandungi dalam Al-Quran, dan akidah Rasulullah, akidah khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan akidah ulama warasatul anbiya. Akidah tiga tauhid itulah yang mengandungi dalam Al-Quran. Setelah saya buat kajian, sekadar apa yang saya mampu, saya buat kajian dalam Al-Quran. Dapati tauhid ar-rububiyah, dalilnya dalam Al-Quran ada 673 dalil dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa dalam Al-Quran sahaja ada dalil tauhid ar-rububiyah sampai 673 ayat menunjukkan bahawa tauhid ar-rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Setelah saya membuatkan kajian dalam Al-Quran, dapati bahawa tauhid al-uluhiyah yang mengandungi dalam Al-Quran adalah 2461 ayat dalil membuktikan dalam Al-Quran ada tauhid al-uluhiyah. Juga tauhid yang ketiga ialah tauhid asma wa sifat. Saya dapati dalil dalam Al-Quran tentang tauhid asma wa sifat. Dalil dalam Al-Quran adalah 687 ayat yang membuktikan bahawa adanya tauhid asma wa sifat. Ini sebenarnya sudah cukup dan lengkap. Inilah akidah Rasulullah, akidah khulafa, akidah sahabah, akidah tabi'in, akidah tabi'it tabi'in, akidah ulama warasatul anbiya, akidah ulama yang beramanah di Mekah dan Madinah. Tetapi musuh Islam mereka cuba menghancurkan akidah umat Islam. Mereka memfitnahkan mereka yang berpegang teguh kepada ajaran tauhid yang mengandungi dalam Al-Quran. Dia kata mereka itu adalah akidah mereka sesat dan sebagainya. Atau mereka telah menggelarkan bahawa mereka yang berakidah tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ini dia kata mereka itu adalah golongan Wahabi. Sebab itu wahai saudara sekalian, kita harus sudah dan bangun daripada tidur. Kita sudah ada tauhid yang cukup lengkap, tak perlu mereka menipukan kita
Sebab itulah musuh Islam mereka telah merancang untuk menghancurkan Islam, memporak-porandakan dan cuba menghancurkan akidah umat Islam. Mereka telah menciptakan akidah pada kurun yang keempat dan mereka telah memilih akidah itu untuk mendidik umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Ialah akidah yang sesat, akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini satu penjelasan yang ringkas, Sebab itulah umat Islam mesti kembali ke pangkal jalan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Sekarang kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Di sini sudah jelas bahawa akidah yang datang pada kurun yang keempat selepas daripada akidah Rasulullah, akidah khulafa, sahabah, tabi'in, tabi'in, akidah ulama warasatul anbiya, akidah ulama yang ada amanah di Makkah dan Madinah yang mereka menciptakan daripada kurun yang keempat. Mereka telah menciptakan akidah yang lain dan mereka memilihkan akidah ini untuk menunjukkan, untuk mendidikkan umat Islam semoga menentang dengan Allah dan Rasul, ialah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini saya memberikan penjelasan yang ringkas. Sekarang kita terus kepada tajuk kita tentang tajuk akidah bengong Wahbi dan sama juga dengan akidah Aswaja bengong. Penjelasan yang seterusnya. Sekarang saya akan memberikan penjelasan insya-Allah. Akidah Wahabi bengong atau akidah Aswaja bengong atau akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah bengong. InsyaAllah kita akan mencarikan kebenaran di antara akidah mana yang bengong dan akidah yang mana yang tidak bengong, juga akidah yang betul dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar kepada Ustaz Abi Maulana Syarifuddin. Ustaz ini dia bukan Wahabi, sebab itulah dia dapat memutadlidkan, menipu Allah dan umat Islam seluruh dunia, khasnya umat Islam di Indonesia. Penjelasan di atas apa yang saya memberikan penjelasan ini seperti berikut. Di antaranya, Ustaz Abi Maulana Syarifuddin, dia telah membawa fitnah yang amat besar sekali. Semoga menentang dengan Allah, menentang dengan Rasul. Bukti yang dia menentang dengan Allah dan Rasul ialah dia telah menafi ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah memberikan penjelasan sampai 9 ayat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Tetapi Ustaz Abi Maulana Syarifuddin telah ingkar dengan 9 ayat yang Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Dia telah menafi dan dia telah menipu Allah dan menipukan umat Islam. Bukti yang menunjukkan bahawa dalil 9 dalil dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa dia bersemayam di atas aras dia seperti berikut. Dalil daripada Al-Quran Suratul A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah memberikan penjelasan yang jelas sekali kepada kita bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu dia bersemayam di atas aras. Bukti dan dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa dia bersemayam di atas aras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Surah Yunus ayat nombor 3. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang ketiga,
Allah telah memberikan penjelasan yang jelas kepada kita bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal arsy. Surah Ar-Ru'd ayat nombor 2. Maksudnya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Dan kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali kepada kita bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dalam surah Taha ayat nombor 5. Dalil yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali kepada kita bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Maksudnya, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang keenam, Allah telah memberikan penjelasan yang jelas sekali kepada kita bahawa dia bersemayam di atas arasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Maksudnya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali kepada kita bahawa dia bersemayam di atas arasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Suratul Hadid ayat nombor 4. Maksudnya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Dia bersemayam di atas arasnya dan dia tahu semua apa yang keluar daripada bumi. Juga dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang turun daripada langit dan dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang naik daripadanya dan dia bersama kamu di mana kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 7 ayat. Macam mana Ustaz Abi Maulana Syarifuddin berani menentang dengan Allah, menentang dengan Rasul, menipu Allah dan menipu umat Islam seluruh dunia, khasnya umat Islam di Indonesia. Tidak cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali bahawa dia bersemayam di atas arasnya sampai 7 ayat untuk meyakinkan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan dalil yang ke-8 tentang arasnya. Allah ingin membuktikan kepada manusia semoga mereka itu jangan sesat. Allah telah memberikan penjelasan bahawa aras Allah 8 orang malaikat menjunjung arasnya. Ini jelas Allah telah memberikan penjelasan yang amat jelas sekali. Kamu jangan fitnah Allah bahawa Allah tu macam kamu. Kalau Allah bersemayam di atas aras tu ada tempat, ada arah macam kamu. Sebab itulah Allah memberikan penjelasan bahawa aku tidak ada satu benda bersama dengan aku. Aras aku 8 orang malaikat menjunjung. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Maksudnya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas
kepala mereka. Tengok, Allah telah memberikan penjelasan jelas lagi bahawa aras Allah itu adalah bukannya kecil, besar sampai 8 orang malaikat menjunjung. Tapi golongan musuh Islam dia kata kalau Allah bersemayam di atas aras macam dia ada aras ke? Dia ada aras 8 orang menjunjung macam Allah ke? Ini satu soalan. Semoga mereka bangun daripada kekufuran mereka. Allah telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasnya sampai 7 ayat. Dalam 7 surah mereka kufur, mereka ingkar. Tidak cukup dengan itu, Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa aras Allah adalah besarnya sampai 8 orang malaikat menjunjung aras Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka nak tipu Allah macam mana? Mereka nak lari ke mana? Tidak cukup dengan begitu saja, Allah telah memberikan penjelasan yang jelas sekali kepada kita bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih luas daripada 7 patah langit dan bumi, seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan tempat letak tapak kaki Allah lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Inilah Allah telah memberikan penjelasan kepada kita. Tetapi daripada itu, umat Islam telah ditipu oleh musuh Islam. Mereka telah merancang siap untuk menghancurkan akidah umat Islam. Mereka telah memutarbelitkan bermacam-macam putaran untuk menipukan umat Islam. Kita mesti sedar, Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa musuh kita mereka sentiasa berjaga-jaga, berwaspada, bermacam-macam taktik kotor untuk menghancurkan. Yang besar sekali adalah akidah. Apabila umat Islam telah sesat dalam bab akidah, mereka akan hancur lebur kerana ibadat yang lain. Seandainya akidah mereka tak betul, semua ibadat yang lain akan hancur dan lebur macam garam hancur dalam air. Dalil bukti menunjukkan bahawa musuh Islam sentiasa menghancurkan umat Islam, seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Inilah satu peringatan Allah kepada umat Islam. Semoga mereka berwaspada dan kembali kepada Allah dan Rasul. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa umat Islam satu umat yang mudah ditipu, ditabak, dibohong. Bagaimana Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahud wa nasara, qala faman. Maksudnya, Rasulullah telah bersabda, pasti sesungguhnya kalian akan mengikuti, meniru tradisi umat-umat sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam liang dewa, nescaya kalian akan masuk ke dalamnya juga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ini satu peringatan Allah dan Rasul kepada kita. Kalau tidak, kita akan sesat. Kita kembali kepada penipuan yang ditipu oleh Ustaz Abi Maulana Syarifuddin. Dan juga dia telah menipukan Allah dan umat Islam seluruh dunia, khasnya umat Islam di Indonesia. Tengok saudara sekalian, dengar. Mana Allah kata aku bersemayam di Palestin? Tidak. Kalau Allah kata dia bersemayam di Palestin tu macam ni, tolong bagi tahu kepada Petua Ustaz Abi Maulana Syarifuddin tu. Kalau Allah kata dia bersemayam di Palestin tu, kecuali Allah kata macam ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala inni dhahibun ila rabbi istawa
istawa fi Palestin sayahdin. Kalau Allah kata macam tu, bolehlah dia kata Allah tu bersemayam di Palestin. Tetapi sebenarnya tidak. Tapi mereka boleh menipu, mengeliru, merosakkan akidah umat Islam. Semoga jangan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Dia bawa ayat untuk mengkaburkan, menipukan. Daripada itu mereka telah menipukan Allah. Allah tidak kata aku istawa fi Palestin pun, atau istawa ala Palestin pun. Allah yang kata khas istawa adalah untuk arasnya saja. Summa stawa alal arsh, summa stawa alal arsh, summa stawa alal arsh. 7 ayat. Tapi Allah tidak kata aku bersemayam di Palestin. Tetapi mereka ini boleh menipu Allah dan Rasul. Dia kata Allah, mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah tu bersemayam atau duduk di Palestin? Inilah satu penipuan mereka Ustaz Abi Maulana Syarifuddin kepada umat Indonesia dan umat Islam seluruh dunia. Dia mesti bertanggungjawab. Umat Islam berjuta-juta telah sesat di atas penipuan mereka. Mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan sedikit kesedaran kepada Abi Maulana Syarifuddin, Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'." ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Rawahu Muslim. Maksudnya, sesiapa yang menyeru ke jalan yang hidayah, malah jalan Al-Quran dan Sunnah, dia akan dapat pahala sama dengan pengikut-pengikut dia. Tidak dikurangkan pahala itu sedikit pun. Sama juga dengan mereka-mereka yang menyeru kepada jalan yang sesat atau menyerukan kepada jalan yang kesesatan. Dia akan dapat dosa seperti pengikutnya dan tidak dikurang dosa itu sedikit pun. Inilah umat Islam dan mereka-mereka yang menggelarkan mereka sebagai ustaz. Mereka mesti faham, kalau kamu menyerukan orang sesat, pengikut kamu melakukan kesesatan, mereka dapat dosa berapa, Allah akan bagi kepada penyeru yang sesat itu dapat dosa sama juga, dan tidak dikurangkan di antara mereka pun. Inilah satu bukti menunjukkan bahawa mesti ingat dan berjaga-jaga. Bukan kamu dapat menipukan orang seminang-minangnya. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqad kadzabu bil haqq lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Suratul An'am ayat 5. Maksudnya, sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak, ialah Al-Quran. Tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka terolak-olakkan. Penipuan Abi Maulana Syarifuddin yang kedua, dia telah menipukan Allah, juga dia telah menipukan umat Islam seluruh dunia, khasnya umat Islam di Indonesia. Dia kata apa? Dia kata, mengapa Wahabi tidak iman bahawa Allah bersemayam di atas bukit Tursina? Ya Rabbi, macam mana dia boleh menipu Allah dan umat Islam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak kata pun dia bersemayam di atas bukit Tursina. Kalau Allah kata macam ni, barulah betul bahawa apa yang dia kata. Tapi sebenarnya dia telah menipukan Allah dan Rasul. Allah tidak kata aku istawa alal jabal Tursina pun. Hanya Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini unzur ilaika qala lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maksudnya,
Dan ketika Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu." Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, nescaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan gunung itu hancur lebur, dan Musa pun jatuh pingsan. Ini Allah tidak kata aku bersemayam di atas bukit Tursina pun. Hanya Allah kata aku tajalla, memperlihatkan bukit saja. Macam mana Syarifuddin dia boleh menipukan umat Islam? Dia kata, mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah tu bersemayam di atas bukit Tursina getek? Mengapa? Sebab apa? Tak kata macam tu. Dia telah menipukan Allah dan menipukan umat Islam bahawa mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah itu bersemayam di atas bukit Tursina. Wahbi nak iman macam mana? Allah tak kata pun dia bersemayam di atas bukit Tursina. Hanya dia kata apabila Allah tajalla, memperlihatkan kepada bukit saja. Allah bukan kata aku istawa alal jabal Tursina pun. Kamu pandai menipukan orang, memutar balik. Kamu menipukan Allah. Allah tidak kata aku istawa alal jabal pun. Kamu menipukan Allah. Juga kamu telah menipukan umat Islam bahawa mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah bersemayam di atas bukit. Allah tak kata pun, tapi kamu cuba memutarbelitkan ini satu jenayah. Mengapa saya kata jenayah? Kerana perkataan kamu telah merosakkan akidah umat Islam seluruh dunia. Kan mereka tak tahu mereka akan iman kepada kamu sebab kamu telah melabelkan diri kamu sebagai ustaz, berserban besar, bersuara besar. Kamu menipukan umat Islam seluruh dunia, menipukan Allah dan menipukan umat Islam seluruh dunia. Ustaz Maulana Syarifuddin, dia juga telah menipukan Allah dan menipu umat Islam seluruh dunia, khasnya umat Islam di Indonesia. Dia kata, mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah tu di lubang bukit Sur? Allahu Akbar. Mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah tu berada istawa di bukit Sur? Tengok, dia main. Dia membohongi Allah dan menipu umat Islam seluruh dunia. Wahai saudara, dosa kamu tu kamu tak mungkin akan melepaskannya. Kerana umat Islam sudah mati berjuta-juta orang. Kamu telah menipukan mereka. Juga grup-grup kamu yang belajar akidah yang satu, inilah bukti menunjukkan bahawa kamu belajar akidah yang tak betul. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kamu telah melabelkan dengan penipuan bahawa akidah kamulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah bukti menunjukkan bahawa kamu adalah sesat. Allah tidak kata aku itu adalah berada di bukit Sur pun. Hanya Allah kata dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Ayat ini Allah tidak kata pun bahawa dia bersemayam di bukit Sur. Kamu telah menipukan Allah. Allah tak kata, kamu kata Allah kata. Dua, kamu telah menipukan umat Islam dan kamu telah memfitnahkan Wahbi bahawa mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah itu adalah berada atau bersemayam di bukit Sur, sedangkan Allah tak kata pun. Tengok, idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junubin lam tarawha.
tengok. Mana ada Allah kata la tahzan innallah istawa ma'ana? Ada Allah kata? Tidak. Sebab tu dalam masalah ni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah dengan Abu Bakar masuk dalam gua. Tengok. Lepas tu Abu Bakar takut. Rasulullah kata kepada sahabatnya, "If yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Dengan ayat fa'anzalallah. Tengok. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maksudnya, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatinya. Tengok, ayat ni Allah tidak kata aku bersemayam di Gua Sur pun. Allah hanya aku bersama dengan kamu, bersama. Kerana Allah tidak kata istawa ma'ana. Rasulullah tidak kata Allah istawa ma'ana. Tidak. Hanya Allah kata, Rasulullah kata innallaha ma'ana. Allah dengan kita. Dengan bukan bermaknanya istawa tidak. Sebab itu kamu mesti faham. Allah menggunakan kalimah istawa khas di atas arasnya, di singgasananya. Tengok. Ma'a bukan bermakna Allah pergi duduk dengan kamu. Tidak. Perbezaan Allah telah memberikan penjelasan yang jelas. Firman Allah, perbezaan di antara firman Allah. Thumma stawa 'alal arsy. Kemudian telah bersemayam di atas singgasananya, di arasnya. Istawa atau Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa dia istawa, duduk di atas arasnya. 7 ayat semua telah menggunakan istawa. Apabila ma'a bukan bermaknanya Allah mari duduk dengan kamu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan ayat selepas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallah. Tengok. Jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah tu dengan kita. Allah beritahu macam mana? Fa'anzalallah. Allah di mana? Allah kata aku bersemayam di atas arasku. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata fa'anzalallah. Maka Allah telah menurun apa dia? Ketenangannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Dalam pada itu Allah telah memberikan penjelasan yang jelas lagi, wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan membantu Rasulullah dengan Abu Bakar dengan tentera yang kamu tidak melihatinya. Tengok. Kalau Allah bersama zatnya macam dia istawa alal arsy, bermaknanya Allah tak perlu hantarkan tentera malaikat untuk membantu Rasulullah. Juga Allah tidak perlu menurunkannya. Bapa Allah kata menurunkan fa'anzalallah. Aku menurunkan. Allah di mana? Di atas arasnya. Tengok kan? Macam mana kamu berani menipukan Allah dan Rasul? Kamu tak faham ayat ini. Istawa khas atau aras untuk aras saja. Maknanya dengan kita bukan bermakna Allah mari duduk dengan kamu, kerana Allah tidak kata innallah istawa ma'ana. Betul surah tidak kata innallah istawa ma'ana. Allah sendiri lebih penjelasan kepada kita tentang kisah ni. Allah kata innallah ma'ana fa'anzalallah. Tengok. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Kan jelas kan? Rasulullah kata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, jangan duka cita. Sesungguhnya Allah tu bersama kita. Allah pun bagi tahu kepada kita fa'anzalallahu sakinatahu. Tengok. Fa'anzalallah. Allah di mana? Di atas. Bukan Allah Taala, bukan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mari duduk di Gua Sur itu. Sebab Allah telah menghantarkan tentera malaikat. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Kalau Allah zat yang mari duduk dengan nabi-nabi di Gua Sur itu, apa perlu Allah menghantarkan tentera malaikat? Sebab apa Allah perlu kata fa'anzalallahu sakinah. Allah telah menurunkan ketenangan. Tengok, jelas menunjukkan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Faham tu? Di sinilah kebanyakan mereka yang belajar akidah yang sesat. Sebab itulah apabila mereka belajar akidah yang sesat, dia keluar mari itu kita nampak dia menafikan ayat Quran dan menipukan Allah dan menipukan umat Islam seluruh dunia. Tengok kan? Ini dalil membuktikan. Allah tidak kata innallaha istawa ma'ana. Adakah surah kata macam tu? Tak. Tengok. Surah kata innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallah. Tengok. Fa'anzalallahu sakinatahu. Allah menurunkan. Di mana Allah berada? Di atas arasnya. Sebab Allah kata fa'anzalallahu sakinatahu. Allah pun menurunkan ketenangannya. Wa ayyadahu bijunudin lam
tarawha dan membantu Rasulullah dan Abu Bakar dengan tentera yang kamu tidak melihatinya. Tengok, jelas kan? Jelas. Sebab itulah Ustaz Abi Maulana Syarifuddin mesti ingat dan kembali ke pangkal jalan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ini satu penipuan yang ketiga. Ustaz Abi Maulana Syarifuddin telah menipukan Allah dan menipukan umat Islam seluruh dunia, juga menipukan umat Islam di Indonesia. Kata Allah, mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah itu adalah bersemayam di Gua Sur, sedangkan Allah tidak kata aku bersemayam di situ pun. Tengok, Allah kata apa? Fa'anzalallah. Allah menurunkan keterangan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Tidak cukup dengan itu, Allah Ta'ala telah membantukan Rasulullah dengan tentera malaikat. Tengok kan? Jelas. Allah bersemayam di mana? Bersemayam di atas arasnya. Inilah satu bukti untuk menunjukkan kepada Ustaz Abi Maulana Syarifuddin. Semoga mereka sedar, semoga dia sedar dan dia bertaubat, memberikan penjelasan balik kepada umat Islam di Indonesia, juga umat Islam yang lain, kerana mereka telah menipukan Allah dan menipukan umat Islam bahawa Allah, mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah tu bersemayam di Gua Sur kan? Harap dia bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Ustaz Abi Maulana Syarifuddin membohongi Allah dan membohongi umat Islam seluruh dunia, khasnya umat Islam di Indonesia. Dia kata, ini yang keempat, dia kata, mengapa Wahabi? Mengapa Wahabi tidak iman bahawa Allah bersemayam dekat dengan kita? Tengok, dia main. Kesian kepada dia kan? Kesian. Ini bahaya ni, bahaya. Dia akan bertanggungjawab di dunia sampai akhirat. Dia kata, mengapa Wahbi tidak kata Allah itu adalah bersemayam dekat dengan kita? Hanya Wahbi iman bahawa Allah tu bersemayam di atas aras. Ini satu penipuan dia. Ustaz Abi Maulana Syarifuddin, kamu telah membohongi dan pelawak Allah dan pelawak umat Islam seluruh dunia dan umat Islam di Indonesia. Macam mana? Allah tak kata pun dia bersemayam dekat kamu. Allah hanya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tengok maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Tengok, mana Allah kata aku bersemayam dekat dengan mereka? Tidak. Sebab itulah perkataan istawa itu, bersemayam itu khas untuk aras. Dan lagi pun Allah tidak kata aku bersemayam dekat dengan kamu. Faham tu? Allah tidak kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni istawa qarib. Adakah Allah kata macam tu? Tidak. Kalau macam tu sebab apa? Ustaz Abi Maulana Syarifuddin membohongi Allah dan membohongi umat Islam seluruh dunia. Dia kata, mengapa Wahbi tidak kata Allah tu bersemayam dekat dengan kita? Tengok, dia main, dia menipu Allah dan menipu Rasul dan menipu umat Islam. Mana Allah kata aku istawa qarib dengan kamu? Tidak. Kalau maha istawa bersemayam atau duduk khas untuk aras Allah saja. Tidak. Nampak kan? Nampak. Allah kata, apabila hamba-Ku tanya kepada kamu tentang aku, maka kamu bagi tahu kepada mereka bahawa Allah tu dekat. Allah suruh Rasulullah jawab Allah tu dekat. Allah tidak suruh Rasulullah kata Allah tu beristawa dekat dengan kamu. Tidak. Macam mana? Ustaz Syarifuddin, dia boleh memutadbirkan, menipukan Allah dan menipukan umat Islam, juga umat Islam di Indonesia. Dia kata Allah adalah bersemayam. Mengapa Wahbi tidak kata Allah tu bersemayam dekat dengan mereka? Macam mana Wahbi nak iman bahawa Allah tu adalah bersemayam dekat dengan kamu? Allah tak kata pun. Allah kata hanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila
hamba-hambaku tanya kepada kamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Allah kata dekat saja. Lagi pun Allah pun tidak kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni issawa qarib. Allah tak kata macam tu. Inilah membuktikan bahawa Ustaz Abi Maulana Sharifuddin adalah menganuti akidah yang sesat. Sebab itulah mereka sesat sampai sekarang tu, mereka tak faham dan mereka cuba memutadbirkan ayat Al-Quran dan juga cuba menipukan umat Islam seluruh dunia, khasnya umat Islam di Indonesia. Inilah satu peringatan saya kepada Ustaz Abi Maulana Sharifuddin. Dia mesti kembali ke pangkal jalan. Ustaz Abi Maulana Sharifuddin, dia membohongi Allah dan membohongi umat Islam seluruh dunia. Ini adalah yang kelima, mereka telah membohongi Allah dan umat Islam seluruh dunia. Dia kata Allah adalah tiada tempat. Ittifaq ulama dia yang sesat. Tak apalah, itu akidah dia. Kita nak tanya dia, kalau kamu gentleman, kamu atas jalan yang betul dan kamu masuk bakul angkat sendiri bahawa akidah kamu itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, tak apalah. Kalau kamu gentleman, bawa dalil lagi. Mana dalil Allah kata ana laisa li makan? Allah kata aku tak ada tempat. Mana ada dalil? Bawa lagi. Dalil daripada Al-Quran. Saya tidak meminta daripada kamu dalil yang lain kerana kamu akan boleh bohong dan tipu. Sekarang bawa lagi dalil. Dalil daripada Al-Quran mengatakan Allah kata ana ma fi makan. Mana dalil? Kalau tiada, kamu kembali segera. Grup-grup kamu kembali kepada pangkal jalan. Tidak cukup dengan kamu menafikan bahawa Allah itu bersemayam di atas arasnya, di singgah sananya, tempatnya di singgah sananya aras. Allah memberikan penjelasan sampai 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Aras Allah itu adalah 8 orang malaikat menjunjung arasnya. Tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Kamu ingkar, kamu kufur dengan ayat Allah. Dalam pada itu kamu mengambil daripada mana tak tahu. Kamu kata Allah tak ada tempat. Allah tiada tempat. Okey, buat dalil lagi. Kamu ambil dalil ini daripada Al-Quran. Kalau tiada, kamu taubat segera. Jangan kamu cuba membawa umat Islam seluruh dunia sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Allah bagi tahu jelas bahawa dia bersemayam di atas arasnya, tempatnya arasnya. Aras Allah 8 orang malaikat menjunjung. Allah bersemayam di atas arasnya 7 ayat. Tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Kamu menafi, kamu menentang dan kamu membawa umat Islam kata Allah tak ada tempat. Mana dalil? Bawa dalil lagi. Dalil Al-Quran. Bawa lagi mana dalil Al-Quran? Allah kata aku tak ada tempat. Wallahi ana ma fi makan. Ada Allah kata macam tu. Kalau kamu gentleman, bawa lagi dalil Al-Quran. Jangan pusing-pusing. Kalau kamu jujur dan ikhlas, bawa lagi mana dalil Allah kata ana ma fi makan. Ada? Tak ada. Di sinilah kamu mesti sedar bahawa kamu belajar akidah yang tak betul atau sesat. Berani menafikan daripada Allah yang tiada dalil. Kalau kamu gentleman, bawa dalil daripada Al-Quran. Mana Allah kata ana ma fi makan, aku tiada tempat. Mana dalil? Yang Allah bagi tahu bahawa aku bersemayam di atas singgasanaku 7 ayat. Allah telah memberikan penjelasan lagi bahawa arasnya itu 8 orang malaikat menjunjung. Allah memberikan penjelasan lagi bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Kamu ingkar. Dalam pada itu kamu fitnah. Wahbi pula, dia kata kamu Wahbi itu sesat, Wahbi jadi kafir dan sebagainya. Ini satu khianat. Kamu telah menentang pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kata Allah ada tempat, ada arahnya, bukti dan dalilnya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dan buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanya kepada seorang hamba abdi Al-Jariyah. Surah tanya kepada hamba abdi Al-Jariyah. Aina Allah? Tengok. Aina Allah? Di mana tempat Allah? Allah di mana? Tempat dia di mana? Arah Allah di mana? Tengok. Itu akidah Rasulullah. Kamu berani menafi daripada akidah Rasulullah. Rasulullah tanya Al-Jariyah, Aina Allah? Allah di mana? Maknanya Allah di mana tu kalau bahasa Indonesia, Allah di mana? Rumah kamu di mana? Di atas ke di bawah? Tempat kamu tu di mana? Itu maknanya Aina Allah. Sebab itu Jariyah dia faham, dia kata dia tuju atas. Fis sama. Di atas langit.
Di atas langit ialah aras. Allah bersemayam di atas arasnya. Tengok, faham tu kan? Aina Allah? Jariah jawab, fis sama. Dia tunjuk ke atas. Fis sama, maknanya di atas langit. Itu sudah cukup. Di atas langit, aras di atas langit, dan Allah bersemayam di atas arasnya. Nampak kan? Kamu menafi pula akidah Rasulullah. Rasulullah tak kata Allah ma fi makan. Ada Rasulullah kata Allah ma fi makan. Tak. Aina Allah? Allah di mana? Tempat dia di mana? Arah dia di mana? Sebab itu Jariyah dia faham. Fis sama. Tengok, nampak kan? Fis sama, tujuh atas. Maknanya apa fis sama? Fis sama maknanya di atas langit, dan atas langit itu ialah aras, dan Allah bersemayam di atas arasnya. Daripada bumi ke langit yang ketujuh, kalau berjalanan kaki mengambil masa 7,000 tahun, dan daripada langit yang ketujuh ke bawah aras perjalanannya adalah 1,000 tahun lagi. Semuanya lebih daripada 8,000 tahun sampai ke bawah aras. Tengok, Allah bersemayam di atas arasnya, di atas singgahsananya. Tengok kan? Itu sudah jelas. Apa kamu berani menafi daripada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tengok kan? Rasulullah sendiri tanya kepada Jariyah, aina Allah? Allah di mana? Tempat dia di mana? Arah dia di mana? Mengapa kamu semua ni mengaku menentang dengan Allah dan Rasul? Kata Allah tu tak ada tempat. Kerana apa? Kerana dalam pemikiran kamu adalah kalau Allah Ta'ala ada tempat tu, pemikiran kamu yang cetek, kamu kata kalau macam tu Allah tu macam manusia. Mana jadi Allah kata aku macam kamu? Daripada itu kamu telah kufur lagi dengan ayat Allah. Allah telah memberi penjelasan yang jelas bahawa tidak ada satu benda bersama dengan aku, kamu tak iman. Dalilnya dalam surah Asy-Syura ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tengok kan? Kamu kufur dengan ayat itu pula. Apa dalam akidah kamu, kalau kamu iman bahawa Allah Ta'ala bersemayam di atas aras, kamu akan fikir, oh kalau ada arah di atas, ada tempat, kamu fikir dengan kepala, dengan pemikiran kamu, akidah kamu yang sesat, kamu kata, oh kalau macam tu, macam manusia, ada arah, ada tempat, macam kamu kufur dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir kamu juga. Daripada itu kamu telah kufur dengan ayat Allah telah memberikan penjelasan bahawa tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Daripada itu Allah telah melarangkan kita jangan menyerupai Allah dengan makhluk. Tapi kamu tidak iman, kamu menentang dengan Allah, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam surah An-Nahl ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu cuba menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Semua ayat ini pula kamu tidak iman, kamu ingkar. Sebab itulah kamu menafikan tidak iman bahawa Allah Ta'ala bersemayam di atas aras. Menafikan akidah Rasulullah. Menafikan akidah yang mengandungi dalam Al-Quran ayat Allah. Kerana apa? Kerana lintasan dalam pemikiran kamu tu, kalau Allah ada arah tu macam kamu, kalau Allah ada tempat tu macam kamu. Kenapa kamu tak nafi bahawa Allah tu wujud? Kamu kata Allah tu ada, kamu pun ada juga, kenapa tak menafi? Inilah yang saya kata akidah kamu adalah sesat, menentang dengan Allah dan Rasul. Tidak cukup dengan kamu sesat, kamu telah memfitnah Wahbi. Kata Wahbi yang iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah, kamu pula telah memfitnah Wahbi bahawa Wahbi itu sesat dan sebagainya. Kamu perlu taubat, taubat. Kalau tidak, tapi saya rasa kamu taubat pun tidak akan lepas. Kerana apa? Kerana sudah semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, kamu telah membawakan akidah yang sesat, mendidik umat Islam seluruh dunia akidah yang tak betul dan sesat. Allah sendiri telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Arasnya adalah di atas segala makhluknya. Allah sendiri telah menurunkan Al-Quran kan? Kalau katanya kamu Al-Quran diturunkan ke dina, Allah sendiri kata dia menurun. Dia ada di atas, tempatnya di atas. Tidak cukup dengan begitu, Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran bahawa dia bersemayam di atas singgahsananya. Singgahsana Allah, 8 orang malaikat menjunjung
tempat letak tapak kaki Allah lebih luas daripada 7 petal langit dan bumi. Allah kata, aku menurun. Tengok, menurun Al-Quran, menurun Taurat, menurun Injil, menurun Zabur, menurun rizki, menurun hujan, menurun malaikat, menurun. Allah gimana? Di atas. Allah kata, aku bersemayam di atas arasku, tempat aku adalah aras. Maka kamu menafi pula. Siapa yang menipu? Siapa yang menipu kamu? Tidak musuh Islam menipu kamu dengan iman. Kalau tak iman tak? Kamu grup kamu juga menafi bahawa Allah tiada arah. Allah tiada di atas, Allah tiada di bawah, Allah tiada di kanan dan tiada di kiri, Allah tiada di timur dan Allah tiada di barat, Allah tiada. Apabila macam tu, kosong. Ini akidah komunis. Ini akidah komunis. Rasulullah Isra Mi'raj naik ke atas jumpa Allah. Jadi akidah Rasulullah macam mana? Kalau Allah tak ada tempat macam dia, Rasulullah naik ke atas jumpa Allah di atas. Allah kata, aku menurun Al-Quran, menurun Taurat, menurun Injil, menurun Zabur, menurun wahyu. Jibril turun naik mengambil wahyu daripada Allah. Wahyu Al-Quran, wahyu kitab Zabur, Injil dan sebagainya daripada Allah. Kalau Allah tak ada tempat macam mana Jibril nak naik? Tengok kan? Dan Rasulullah sendiri pun tidak pernah menafi bahawa Allah tu tiada tempat. Tak ada. Bukan Rasulullah kata Allah tu ada tempat. Aina Allah. Tengok, aina Allah. Satu dalil bukti lagi bahawa Allah tu ada tempat. Dalil membuktikan lagi bahawa Allah tu ada tempat. Ada seorang namanya, seorang sahabat namanya Razin bin Ugaili. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi ama'in ma tahtahu hawa'un wa ma fawqahu hawa'un, thumma khalaqa arsyahu 'alal ma'." Tengok, seorang sahabat nama Razin bin Ugaili, maknanya, "Ya Rasulullah, Allah Tuhan kita tu dia ada di mana? Tempat dia di mana? Arah dia di mana? Aina? Di mana dia? Allah. Sebelum Allah menciptakan 7 petal langit ni, Allah di mana?" Rasulullah jawab, "Fi ama'in." Rasulullah tak kata Allah ma fi makan, tak. Tengok, fi ama'in, bi ama'in. Tengok kan? Adakah Rasulullah kata Allah ma fi makan? Rasulullah kata macam tu? Tak. Allah tak ada tempat. Rasulullah kata macam tu ke? Tak. Allah kata fi ama'in. Summa, kemudian Allah menciptakan arasnya di atas air. Allah beritahu kita, aku bersemayam di atas arasku. Tengok, sampai macam tu kamu juga kentong umat Islam kata Allah tu tak ada tempat, sedangkan Rasulullah sendiri tak bernafi pun. Adakah Rasulullah jawab Allah tak ada tempat, Allah mafi makan? Ada Rasulullah jawab itu? Rasulullah jawab, Abu Razin tanya kepada Rasulullah, "Aina Allah?" "Ya Rasulullah, Allah di mana? Tempatnya di mana? Di arah mana?" Rasulullah jawab, "Fi ama'in." Tengok, di ama'in. Ma tahtahu hawa'un wa ma fawqahu hawa'un. Summa khalaqa arsyahu 'alal ma'. Rasulullah memberi penjelasan kepada kita bahawa Allah menciptakan arasnya di atas air. Tengok, jelas kan? Jelas. Itu dalil membuktikan bahawa Allah itu tidak menafikan bahawa dia tak ada tempat. Bukan dia ada tempat yang sesuai dengan dia, aras dia. Tengok kan? Surah jelas kan? Surah jelas. Di sinilah membuktikan bahawa yang saya katakan bahawa akidah yang kamu belajar itu akidah yang sesat. Itu akidah yang dirancang oleh musuh Islam pada kurun yang keempat. Mereka menunjukkan akidah yang sesat itu untuk mendidik umat Islam. Itulah cara penipuan musuh Islam untuk menghancurkan akidah umat Islam. Semoga menentang dengan Allah, menafikan daripada Allah. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka menafikan Allah tu tidak turun, Allah tidak naik, Allah tidak tempat. Semuanya itu dia menentang dengan Allah dan Rasul. Tapi sebahagian daripada saudara kita yang tak sedar. Kerana apa? Kerana tidak ada ramai yang menyadari mereka. Kalau itulah mereka telah tenggelam dalam akidah menggunakan falsafah ilmu akal, ilmu kalam. Apa? Dia kata kalau Allah ada tempat tu macam manusia. Yang macam manusia tu siapa yang kata? Mereka yang kata. Bukan Allah kata. Allah kata macam mana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala melarangkan kita lagi. Fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu cuba menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apapun. Sebab tu kamu mesti iman, kan? Tetapi mereka pandai mengelentung, membohongi umat Islam semoga jangan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Dia bawa akidah yang sesat. Dia kata Allah tak ada tempat. Dalam Quran tak sebiji pun tak ada. Faham tu? Inilah
Inilah yang Rasulullah telah memberikan penjelasan kepada kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 golongan masuk neraka. Satu golongan saja yang masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, golongan yang masuk surga itu golongan yang mana? Rasulullah memberikan penjelasan, golongan yang macam Rasulullah. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Mereka yang macam aku, yang aku sedang melaksanakannya sekarang, dan sahabatku, mereka itulah akan berjaya. Sebab itulah kita mesti kembali kepada akidah Rasulullah, iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah, dan kita mesti tahu bahawa semua sifat Allah dan zat Allah itu tidak sama dengan siapapun. Wajib kita iman. Kalau kita iman separuh, tinggal separuh, Allah akan mengazabkan kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Maksudnya, sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan Al-Quran dan mengingkari akan sebahagian yang lain, maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab siksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Inilah satu penjelasan Allah kepada kita. Mesti ingat, semua mesti iman kepada semua zat dan sifat Allah yang Allah Ta'ala telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Kalau tidak iman, adalah Allah telah memberikan penjelasan. Allah tidak izin kepada kita iman kepada separuh dan kita kufur separuh. Sebab itulah kita mesti ingat dan jaga. Allahu Akbar. Tidak cukup dengan kamu ingkar, tidak iman kepada Allah dan Rasul, bahawa Allah bersemayam di atas aras. Kamu telah mengkhianati diri kamu sendiri. Kamu cuba menentang dengan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul suruh kamu mengucap 102 kali satu hari dan satu malam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan di atas kamu berikrar 102 kali ketika kamu sujud sampai ke tanah. Kamu mesti baca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhan aku, Maha tinggi. Itu pun kamu boleh kufur dengan apa yang kamu ikrar di atas diri sendiri. Gharib dan pelik sungguh mereka ni. Musuh Islam telah menipukan mereka. Semoga mereka ni jadi golongan dan menentang dengan Allah dan Rasul, sampai dia mengucap sendiri satu hari 102 kali apabila mereka sembahyang 5 waktu. Mereka mengucap apa? Ketika sujud sampai tanah, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhan aku Maha tinggi. Maha suci Tuhan aku Maha tinggi. Dia mengucap satu hari ketika dia sembahyang 5 waktu sampai 102 kali ketika sujud sampai tanah. Mereka boleh kufur dengan apa yang mereka sendiri telah mengucap Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Mereka juga membawakan akidah yang celaka, yang mengkufurkan dengan Allah. Dan mereka kata Allah tiada arah. Tengok macam mana ya Allah. Dia kata Allah tu tiada arah atas, tiada di bawah, tiada kanan, tiada kiri, tiada arah timur dan barat, tiada dalam, tiada di luar. Kosong. Ini akidah kumni. Lepas tu Allah dan Rasul suruh dia mengucap satu hari itu sampai 102 kali ketika mereka sujud sampai tanah. Seandainya mereka sembahyang satu hari 5 waktu itu, mereka mesti mengucap Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhan aku Maha tinggi. Sampai macam tu mereka boleh mengkufuri, mengkhianati apa yang mereka mengucap sendiri. Mereka kata Allah tiada arah. Allah dan Rasul suruh dia baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Mereka boleh
boleh kufur dengan apa yang mereka telah ikrar sendiri ketika mereka sujud dalam sembahyang 1 hari 5 waktu. Mereka terpaksa mengikrar kerana Allah dan Rasul suruh kamu mesti baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku maha tinggi. Itu pun mereka boleh kufur, mereka boleh mengkhianati dengan Allah dan Rasul. Mereka mengkhianati atas mereka sendiri yang mengucap dalam sujud ketika mereka sembahyang 1 hari 5 waktu sampai 102 kali mereka menafikannya. Allahu Akbar. Inilah permainan musuh Islam. Mereka telah cuba mengkafirkan umat Islam. Tengok, sepatutnya umat Islam bakpo menjadikan sampai macam tu. Mereka, musuh Islam suruh mereka ni mengkufuri apa yang mereka mengucap sendiri. Tengok, dia kata Allah tak ada arah. Rasulullah sendiri naik ke atas Isra dan Mi'raj. Allah kata aku menurun. Allah gimana? Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, aku menurun Taurat, aku menurun Injil, aku menurun malaikat, aku menurun hujan, aku menurun wahyu, aku menurun Al-Quran, aku menurun Taurat, aku menurun Injil, aku menurun Zabur, aku menurun hujan, aku menurun sampai dalam Al-Quran itu adalah ada 223 ayat Allah kata aku menurun. Allah gimana? Dan Allah kata aku bersenam di atas aras Allah. Perjalanan daripada bumi sampai ke bawah aras itu adalah mengambil masa 8,000 tahun lebih kalau jalan kaki. Sampai macam tu mereka boleh dikelenteng, dibunuh, dikhianat oleh musuh Islam itu. Bukan mereka menafi bahawa Allah tu tiada arah di atas. Mereka menentang dengan akidah Rasulullah Isra naik ke atas. Akidah Nabi Musa alaihissalam, dakwah Fir'aun, wahai Fir'aun Tuhan aku di atas. Tengok Nabi Ibrahim ketika cari Allah telah memberikan hikmat kepada Nabi Ibrahim cari Allah. Nabi Ibrahim naik tengok ke atas, cari Allah di atas, tengok bintang, lepas bintang tengok bulan, lepas bulan tengok matahari. Sampai macam tu mereka boleh menipukan umat Islam yang boleh ditipu. Mereka sendiri kata Allah tiada arah. Tengok macam mana ya Allah. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita dalam Al-Quran tentang akidah Nabi Ibrahim. Apabila Allah telah memberikan hikmat kepada Nabi Ibrahim cari Allah, pandang ke atas seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maksudnya ketika malam telah menjadi gelap dan melihat sebuah bintang, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata saya tidak suka kepada yang tenggelam. Seterusnya Allah telah memberikan penjelasan juga kepada kita. Nabi Ibrahim telah tengok ke atas, lihat bintang. Kemudian Nabi Ibrahim pandang lagi ke atas, nampak bulan. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 77. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Maksudnya, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Selepas itu Nabi Ibrahim pandang ke atas pada siang hari, lihat matahari. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma
afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Maksudnya, kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri daripada apa kamu bersekutukan. Ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim apabila cari Allah pandang ke atas. Itu akidah Nabi Ibrahim. Allah sendiri telah memberikan penjelasan kepada kita dalam Al-Quran. Bermaknanya adalah akidah Nabi Ibrahim. Akidah Nabi Ibrahim adalah iman bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Sebab itulah Allah telah menceritakan kepada kita tentang akidah Nabi Ibrahim. Sama juga dengan akidah Nabi Musa alaihissalam. Tentang akidah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak cukup dia beriman bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas aras. Dia telah dakwah Fir'aun seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'min ayat 36 dan 37. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablaghu asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Maksudnya, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangkannya seorang pendusta. Ini Allah telah memberikan penjelasan yang jelas kepada kita bahawa akidah Nabi Musa alaihissalam tidak cukup sekadar dia iman Allah bersemayam di atas aras. Dia mendakwah Fir'aun seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita. Inilah akidah Nabi Ibrahim dan juga akidah Nabi Musa. Sama juga dengan akidah Nabi Isa. Nabi Isa telah berkata seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Isa ibnu Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takuna lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Maksudnya, Nabi Isa telah berkata, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami meja hidangan dari langit. Ini menunjukkan bahawa Nabi Isa adalah berakidah bahawa Allah bersemayam di atas arasnya seperti mana Allah telah memberikan penjelasan 7 ayat, dan inilah akidah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih jelas lagi Allah telah memberikan penjelasan sampai 223 ayat bahawa dia menurun Taurat, Injil dan sebagainya. 226 ayat itu dalam satu ayat kadang-kadang ada 2 kalimah aku menurun, juga 3 kalimah. Inilah membuktikan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Allah ada di arah atas, tetapi musuh Islam telah cuba mengkhianati Islam, menipu umat Islam. Semoga jangan iman bahawa Allah itu adalah bersemayam di atas aras, juga jangan beriman bahawa Allah itu adalah ada arah di atas. Mereka cuba mendidik umat Islam semoga menentang dengan Allah dan Rasul, tetapi walaupun begitu 98% umat Islam telah ditipu sampai mereka berani menentang dengan Allah dan Rasul, dan menentang bahawa Allah tiada arah di atas, dan menentang dengan Allah bahawa Allah tidak bersemayam di atas aras. Dan mereka telah mengkufuri akidah Rasulullah, akidah Nabi Ibrahim dan akidah Nabi Musa dan Isa, juga akidah khulafa sahabah dan tabi'in
tabi'in dan tabi'it tabi'in. Inilah satu perkara yang umat Islam perlu wajib kembali ke pangkal jalan mengikut dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari yang saya hormati dan kasihi kalian, semenjak datuk nenek moyang kita dahulu pada zaman jahiliyah, mereka telah ditipu oleh iblis dan syaitan. Semoga datuk nenek moyang kita dahulu sembah batu, sembah kayu, sembah besi, sembah emas, sembah matahari, sembah bulan, sembah binatang dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka telah dapat mempengaruhi, menipu datuk nenek moyang kita semenjak zaman jahiliyah. Mereka menipukan datuk nenek moyang kita dan perjuangan mereka terus menerus sampai pada zaman kita sekarang. Apabila Quran turun, Allah telah memberikan penjelasan bahawa aku Tuhan kamu bersemayam di atas aras sana. Arah aku di atas, bukan aku bersama kamu di bumi ini zat aku, tapi sama atau aku dekat kamu itu bermaknanya aku lihat kamu, aku dengar kamu apabila kamu berdoa. Tetapi perjuangan iblis dan syaitan ini telah dapat mempengaruhi umat Islam yang mereka kata aku Islam, tetapi akidah mereka masih akidah seperti akidah orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Mengapa mereka boleh menipu orang Islam kata dia Islam, tetapi dia kerana apa? Kerana dia tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah iblis dan syaitan dapat menipukan dia. Dia kata Allah tidak bersemayam di atas aras, Allah tiada tempat. Apabila Allah tiada tempat, syaitan akan datang. Dia kata wahai manusia, betul kata Allah tiada tempat? Ya. Jadi Allah di mana? Kamu bengong sungguh. Allah dalam kamulah. Allah itu satu zat dengan kamu. Allah itu adalah hulul dengan kamu. Allah itu ada di mana-mana sahaja. Kalau macam tu kamu dengan bodoh, ambillah batu sembah. Mengapa kita sembah Allah? Dah kamu ambil batu sembah pun sembah Allah juga, kerana Allah tu ada di mana-mana saja. Allah tak ada tempat, Allah bukan ada di atas. Allah sebati dengan kamu, Allah ada di mana dengan kamu. Allah ada dalam perut kamu, Allah ada dalam hati kamu. Bermaknanya kamu boleh sembah semua benda ni ke arah Tuhan juga. Inilah penipuan semenjak 1000 tahun yang lampau, dan semenjak dunia ini telah diciptakan Allah, iblis syaitan dia memainkan peranan penting untuk menyesatkan umat manusia semenjak zaman nenek moyang. Ada di antara mereka yang sembah batu, kayu dan sebagainya. Mereka kata dia Islam, mereka tidak menyesal, mereka tidak sedar diri. Walaupun menyentuh, mereka telah ditipu. Mereka telah menciptakan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah untuk memesongkan akidah umat Islam dengan iman kepada semua sifat Allah, dengan iman kepada semua zat Allah. Kerana iman semua kepada zat Allah dan sifat Allah, maknanya macam manusia. Kalau dengan iman, apabila tak iman, dia akan bawa mereka ni memesong atau dia akan menyesatkan mereka. Dengan iman ikut Allah kata aku bersemayam di atas aras, dan dengan iman bahawa Allah tu ada arah di atas. Jadi Allah di mana? Allah ada di mana-mana saja. Buatlah, ambillah tanah tu buat patung sembah, ambillah pokok kayu tu, sembahlah pokok kayu, sembahlah bintang, sembahlah bulan. Kenapa? Allah ada di mana-mana saja. Kalau kamu sembah bintang pun sembah Allah juga. Kalau kamu sembah matahari pun sembah Allah juga. Kalau kamu sembah di antara manusia pun sembah Allah juga, kerana Allah ada di mana-mana saja sebati dengan kamu. Inilah iblis dan syaitan telah menggoda manusia sampai kepada zaman sekarang. Mereka melabelkan mereka sebagai ustaz. Mereka tidak iman kepada Allah dan Rasul, dan mereka menentang dengan Allah dan Rasul. Yang amat pelik dan ajar lagi dan amat dahsyat, mereka dapat merusakkan akidah umat Islam. Mereka kata mereka menafi, tidak iman bahawa Allah bersemayam di atas aras, tetapi mereka mengambilkan satu ayat. Mereka kata mereka iman dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya
bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Di sini sudah jelas. Allah telah berfirman yang jelas bahawa dia bersemayam di atas aras sampai 7 ayat, dan Allah telah memberikan penjelasan bahawa aras Allah 8 orang malaikat menjunjung, dan tempat letak tapak kaki Allah luas lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Mereka tak iman. Tiba-tiba mereka kata mereka iman bahawa Allah tu dekat dengan dia. Kita nak tanya dia satu. Kamu kata Allah itu dekat dengan kamu, bermakna dekat zatnya. Sebab apa? Mereka menolak, tidak iman bahawa Allah telah bersemayam di atas aras. Maknanya mereka tidak iman bahawa zat Allah itu di atas aras. Tapi kalau mereka iman bahawa Allah itu dekat, kamu nak kata dekat apa? Dekat zat. Allah, zat Allah itu dekat kamu. Kamu tu ada berapa bilion dan Allah tu ada berapa? Kalau Allah dekat dengan kamu, dekat semua manusia. Tiap-tiap manusia tu ada seorang Allah dekat dengan dia, juga makhluk yang lain. Jadi Allah tu ada berapa bilion. Dan adakah kamu menyediakan aras semoga Allah mari duduk dekat dengan kamu? Kamu nak kata apa? Adakah kamu telah menyediakan aras untuk Allah bersemayam dekat dengan kamu? Apabila kamu menolak, tidak iman bahawa Allah bersemayam di atas aras, bermaknanya Allah duduk dengan kamu, dekat dengan kamu, bukan bersemayam di atas aras. Kalau macam tu, adakah kamu telah menyediakan aras untuk Allah duduk dekat dengan kamu? Cuba tanyakan pok-pok kamu tu, adakah mereka ada sedia aras untuk Allah bersemayam dekat dengan kamu atau tidak? Di sinilah membuktikan bahawa apabila kamu telah menolak, Allah sendiri telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa dia bersemayam di atas aras. Kamu kata ada, Allah tak ada tempat. Apabila kamu kata Allah tu dekat dengan kamu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-Ku tanya kepada kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bagi tahulah kepada mereka bahawa Allah itu dekat. Sebenarnya bukan dekat zat Allah, kamu mesti tahu. Dekat Allah dengar manusia berdoa kepadanya. Itu makna dekat. Dekat Allah tu bukan dekat zat tu. Dekat Allah, sesiapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan dengar segala doa dan makbulkan doa manusia. Itu makna dekat macam tu. Sebab itu Allah tidak kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni istawa qarib. Tengok kan? Ini membuktikan bahawa dekat di sini bukan Allah mari duduk dekat dengan kamu, kerana Allah kata khas summastawa alal arsy sahaja. Sebab itulah kamu mesti faham bahawa kalau kamu kata apabila ditanyakan kepada hamba-Ku tanya kepada kamu, maka jawablah dengan mereka bahawa Allah itu dekat. Dalam bab apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maknanya Allah dekat dengan kita tu, kamu tak perlu doa tu berjigit-jigit melau. Baiklah, kamu doa senyap-senyap saja, Allah dengar. Itu Allah dengar kamu. Sebab itu Allah tidak kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni istawa qarib. Tidak. Sebab itu dekat di sini Allah telah memberikan penjelasan di hujung ayat fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka jawablah bahawa aku itu dekat. Dalam bab apa? Dalam bab makbulkan doa kamu. Bukan Allah mari duduk dekat kamu. Di sinilah yang kamu telah silap dan kamu telah sesat di sini. Tengok kan? Kalau kata kamu menafi tidak iman bahawa Allah bersemayam di atas aras, kamu kata Allah itu dekat dengan kamu. Kalau macam tu, adakah kamu ada sediakan aras untuk Allah mari duduk dekat dengan kamu? Kamu ada sediakan tak? Kamu ada sedia aras untuk Allah mari duduk dekat dengan kamu? Di sinilah yang membuktikan bahawa kamu telah sesat dan kamu telah menentang dengan Allah, tidak beriman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Kamu bagi iman bahawa Allah itu adalah dekat dengan kamu. Kalau macam tu, kamu itu ada berapa bilion? Cuba jawab. Dan adakah kamu semua ini telah sediakan aras untuk Allah bersemayam dekat dengan kamu, atau Allah kata aku bersemayam dekat dengan kamu? Di sinilah membuktikan bahawa kamu telah silap dan kamu telah sesat dan menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Dan juga kita mesti tahu bahawa ayat Allah menurunkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebab nuzul ayat ini, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia
dia kata, "Ya Rasulullah, adakah Tuhan kita itu adalah dekat dan kita akan berdoa kepadanya dengan perlahan-lahan, atau Allah itu adalah jauh daripada kita, terpaksa kita berdoa berjerit-jerit dan melaung suara kuat-kuat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyap sebentar. Kemudian Allah menurunkan ayat, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu watadda'i idza da'an." Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ini sudah jelas. Dekat di sini adalah dekat Allah makbulkan doa. Tak perlu apabila manusia berdoa itu tak payah mereka berlaung-laung gigit-gigit kuat-kuat dak. Sebab itu Allah telah beritahu bahawa aku dekat dalam bab apa? Dalam bab aku dengar kamu doa aku. Tak payah kamu melaung-laung atau menjigit-jigit dalam doa kamu. Tak payah kamu doa senyap pun tak apa. Aku akan dengar. Tapi aku di mana? Bersemayam di atas arasku. Sebab itulah Allah telah memberikan penjelasan yang jelas dalam ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Maksudnya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini telah membuktikan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Allah tahu semua apa yang masuk dalam bumi. Juga Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya. Allah tahu semua apa yang keluar daripada bumi. Begitu juga Allah bersemayam di atas arasnya. Allah tahu semua apa yang turun daripada langit, dan Allah bersemayam di atas arasnya. Allah tahu semua apa yang naik daripada bumi ke langit. Dia bersama kamu. Allah tidak kata aku istawa dengan kamu, aku bersama kamu di mana kamu berada. Maknanya Allah bersemayam di atas arasnya, tapi Allah bersama kamu. Allah lihat semua, maknanya apa yang kamu lakukan. Di sini sudah jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya. Allah taala dengar semua segala doa. Sebab itulah Allah telah memberikan penjelasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku tanya kamu tentang aku dalam bab apa? Dalam bab doa, maka bagi tahulah kepada hambaku bahawa Allah itu adalah dekat. Bukan Allah bagi duduk dekat dia, Allah dekat. Dekat sini maknanya Allah, maknanya kamu tak perlu doa tu berjerit-jerit atau melaung-laung, angkat suara kuat, tak payah. Kamu berdoa senyap-senyap pun Allah dengar kamu dalam bab dekat dengan kamu dalam bab kamu doa. Tetapi Allah di mana? Allah bersemayam di atas arasnya. Di sinilah kebanyakan umat Islam telah dikelentong oleh musuh Islam, atau mereka telah sesat dalam bab ini. Mereka menyangka bahawa kalau iman bahawa Allah telah bersemayam di atas aras, maknanya Allah ada tempat dan arah. Tetapi apabila mereka iman bahawa Allah telah dekat dengan dia, tidak, dia itu ada tempat kan? Kalau dekat dengan dia, maknanya Allah ada tempat dekat dengan dia juga. Dan dia ada berapa juta, berapa bilion. Jadi Allah itu dekat dengan berbilion-bilion macam tu. Allah ada berapa orang? Allah ada berapa? Mereka kata, mereka menafi bahawa tidak iman, mereka
mereka kata Allah tu tiada tempat, tapi mereka iman bahawa Allah tu dekat dengan dia. Dia tu ada tempat ke tak dia tu? Dia tu ada berapa bilion? Di sini yang mereka telah sesat dan mereka silap di sini. Mereka telah menjerumuskan, merusakkan akidah umat Islam seluruh dunia. Tengok, dia kata Allah dekat dengan dia. Dia tu ada tempat ke tak dia tu? Allah mari duduk dekat dengan dia tu. Dia tu ada tempat ke tak dia tu? Dan dia tu ada berapa bilion? Adakah Allah tu berbilion-bilion Allah? Mereka menafikan tempat Allah yang sesuai bagi Allah di atas arasnya singgasana Allah. 8 orang malaikat menjunjung. Mereka kata Allah tu tidak bersemayam di atas aras. Ulama mereka kata Allah itu adalah tiada tempat, tapi dia kata Allah tu dekat dengan dia. Dia tak ada tempat ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak ada tempat ke dia tu? Dia kata Allah tu dekat dengan dia. Dia tu berapa bilion, dan dia tu tak ada tempat ke? Kamu ada tempat ke tak? Dia ada tempat. Jadi Allah boleh dekat dengan kamu tu, maknanya Allah tak ada tempat dekat kamu tu. Apa kamu kata ulama kamu kata Allah tak ada tempat? Lepas tu ada di antara kamu ada yang mengkafirkan mereka siapa yang kata Allah tak ada tempat tu jadi kafir pula. Tengok, inilah satu penipuan musuh Islam. Semoga umat Islam adalah menentang dengan Allah dan Rasul. Ustaz Abi Maulana Syarifuddin, dia kata ulama dia ittifaq ulama dia bahawa Allah tiada tempat. Tiba-tiba dia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku dekat. Dia nak kata Allah itu dekat dengan dia. Lepas tadi dia kata Allah tiada tempat. Ittifaq ulama dia. Lepas dia kata Allah dekat dengan dia. Dia tak ada tempat dia. Ya Syekh Abi Maulana Syarifuddin. Macam mana? Cuba memberikan penjelasan. Ittifaq ulama anta kata Allah tu dia tiada tempat. Siapa yang kata Allah ada tempat jadi kafir. Tiba-tiba kamu kata kamu iman bahawa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Anta kata apabila hambaku tanya kepada kamu, katakanlah bahawa aku tu dekat. Kamu kata i'tikad kamu bahawa Allah tu dekat dengan kamu. Allah tak ada tempat. Tiba-tiba kamu kata Allah dekat dengan kamu. Kamu tu, ya Ustaz, kamu ada berapa bilion? Manusia ada berapa bilion? Kita cakap manusia yang belum masuk lagi makhluk yang lain. Manusia ada berapa bilion sekarang? Allah dekat dengan anta tu, dekat dengan Ustaz tu, berapa manusia ada berapa bilion? Dan anta tu ada tempat ke tak? Cuba jawab. Anta ada tempat ke tak? Anta ada tempat. Kawan anta tu ada di timur. Anta ada di barat. Anta ada di atas rumah. Anta ada di bawah rumah. Semua ni tempat. Jadi anta tu ada tempat juga. Macam mana ni? Cuba memberikan penjelasan. Inilah penyakit. Apabila kamu telah mempelajari akidah yang tak betul, akhirnya kamu akan jadi sesat macam inilah. Kalau Allah telah dekat dengan Ustaz Abi Maulana Syarifuddin, Allah juga dekat dengan saya. Saya pun ada tempat. Ustaz Syarifuddin pun ada tempat dia, di rumah dia. Jadi Allah tu ada berapa tempat? Lepas tu kamu kata Allah tu tiada tempat. Sekarang Allah dekat dengan kamu. Kamu dekat bahawa Allah tu dekat dengan kamu. Allah tidak bersemayam di atas aras. Kalau macam tu zat Allah tu dengan kamu. Jadi kamu ada tempat ke tak? Ya pun ada tempat ke tak? Anak saya ada tempat ke tak? Orang lain pun ada tempat ke tak? Jadi Allah tu berselerak. Tempat Allah tu berselerak. Macam tu. Inilah penyakit yang menentang dengan Allah dan Rasul. Tidak cukup dengan Ustaz Abi Maulana Syarifuddin menentang dengan Allah dan Rasul. Sekarang telah menentang dengan apa yang anta ikrar bahawa Allah itu adalah tiada tempat. Lepas tu Allah dekat dengan manusia, dekat dengan anta. Anta ada tempat ke tak? Cuba jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.